Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Hari ini saya akan menceritakan lebih detail berkenaan dengan cara-cara nak mengira degree camp ataupun profile camp dengan menggunakan hanya camp shaft gear lah. Okey, sebab baru ni saya cerita hanya macam maklumat macam floating lah, cakap macam tak detail sangat macam tu, tapi tujuan saya adalah untuk bagi idea dulu, bagi orang faham boleh ke sebenarnya boleh, tak masalah sebab benda ni fizikal je, benda ni fizik, engineering. Cuma masalahnya orang tak kira macam ni sebab sangat sensitif, sebab dia ni bulatan ni kecil, jadi ujungnya sangat sensitif. Jadi hari ini saya akan cerita detail macam mana saya sendiri buat. Orang ajar pun saya macam tu juga, kapalkan benda ni. Jadi saya cari sendiri skill saya. Dan sekali hari ini saya akan cerita lah skill detail yang saya buat. Skill detail yang saya buat ni agak cerewet, tapi sebenarnya betul. Dan saya dapat beza 1 ke 2 degree yang memang dekat-dekat dengan degree betul. Sebenarnya memang boleh je dapat, tak ada masalah pun. Cuma korang kena tangan ni, mata kena tajam gitu je, sebab benda ni kecil. Jadi pergerakan sikit je dia memberi nilai yang besar. So bermula saya, insyaAllah. Bismillah. Okey, pertama sekali apa yang kau kena ada adalah full set head lah. Hari ni macam biasa aku tak ada barang. Okey, full set head. Maksudnya head, hari ni saya akan cerita pasal ES5. Enjin lain pun sama juga. Okey, head yang telah complete, yang kat luar, bukan lekat pakai enjin lah. Yang ni skill ni memang skill orang yang dah biasa overhaul motor apa semua, dah lerai semua. Jadi peluang dia nak check detail cam mudah lah, sebab benda tu kat luar. Sebab nak skill lifting tu korang tak ada gauze yang benda diecam tu tak ada. Jadi korang ada benda ni je dengan alat-alat ni, pembaris, protector, benda ni yang nak buat bulatan semua tu. Benda ni yang aku pakai. Jadi aku tak ada benda, jadi nilai pun lebih kurang. Jadi aku boleh bandingkan dengan cam yang aku dapat tu. Jadi alhamdulillah dapat. Baru tahu CR ni, beranilah nak up CR tu, CR 12, CR 11, nak pakai CR kecil, beranilah sebab kita tahu cam tu apa, nilai dia berapa ni, kita tengok macam sama dia lah kan. So cara dia, yang pertama sekali dapatkan head complete set lah. Kalau korang pakai head racing lah. Kalau korang nak pakai apa yang head korang nak pakai kat motor untuk projek korang tu. Okey, kalau pakai head standard bang, okey, ambil head standard tu complete set lah. Complete set head standard yang telah dikeluarkan daripada enjin lah, keluar. Yang pertama sekali kau kena buang spring valve. Okey, complete set. Okey, bayangkan ni head lah, head. Aku pegang, bayangkan ni patut ada head lah ni, complete Jadi benda ni complete. Pada head, yang tak ada pada head itu adalah kau keluarkan valve spring dengan retainer dia lah. Tinggal valve je. Valve spring buang. Sebab kita nak gerakkan dengan tangan nanti. Nak ukur lifting dia. Okey, jadi yang pertama sekali lepas kau dah siap head macam tu, yang pertama sekali kau orang pasang benda ni. Sebenarnya aku ada buat lagi satu benda lah, benda bulatan ni, kertas saja, sama ada melekat. Kalau boleh kertas tu keras lah, kalau boleh senang, sebab kertas ni tujuan untuk senang tanda marking yang sangat kecil, pakai pensel yang sangat kecil, senang tepat korang punya marking nanti. So ini selarikan je dengan benda ni, tebuk lubang, masuk skru macam biasa. Kena tindih duduk kat depan lah. Jadi masa pulas nanti, pulas benda ni pulas apa nama ni, pulas skru yang kat depan ni, dengan spanner. Pulas skru gerak-gerak. Taklah pulas pun kau ingat, pegang tangan je macam tu, sebab spring valve tak ada. Okey, lepas pasang macam tu, tegak macam ni, pasang kat head semua complete macam ni, tak ada valve spring semua. Valve exhaust, rocker arm semua pasang. Valve spring saja tak ada. Okey, rocker arm semua pasang. Okey, dah settle macam ni. Okey, yang pertama sekali tanda dulu dia punya, orang kata marking asal dia. Marking 4 penjuru, iaitu tengah sini, tepi kiri kanan, dan sini adalah top dead center lah. Head menghadap ke atas. Okey, macam tu contoh kan. Head menghadap ke atas, valve kat bawah lah. Menghadap bawah. Macam tu. Lepas tu korang buat satu-satu. Valve intake dulu. Okey, valve intake, korang buang valve exhaust untuk elakkan korang. Sebab nanti korang gerakkan rocker arm dengan cam ni pusing-pusing, nanti bergerak-gerak kan. Jadi keluarkan valve, tarik je. Sebab tak ada spring, tak ada apa, tak ada retainer, tak ada. Buka, tinggal valve intake dengan rocker arm je. Rocker arm exhaust biar kat situ, tak apa. Okey, lepas tu set valve. Yang kedua set valve.
valve tu kan kita longgar-longgarkan dulu. Apa dia nama? Dia punya rocker arm tu longgar ke tu. Kalau nak set valve. Set valve tu kalau tolak valve tu kan tak ada spring. Kalau kena tolak manual lah. Biasanya aku akan lapik satu benda, bola tenis ke ataupun benda, aku lapik, aku set valve main-main gitu je. Letak tangan lembut-lembut gitu je. Asalkan dia kedudukan dia set valve, aku ambil saiz 0.1. 10 lah mungkin 0.1 mm. Okay, di tengah-tengah ada 15, ada pakai 0.05, tapi aku ambil 0.10. 10 set valve, ketatkan main-main gitu je kan. Bagi jangan boleh bergerak-gerak je. Okay, just set valve. Okay. Lepas tu valve tu korang kena guna filler yang korang buat tu, cari saiz 1 mm. Saiz 1.0 kan 0.05, 0.1, korang cari 1.0, 1 mm, kau selit kat valve intake. Bukakan valve intake dengan tangan, selitkan tu, lepas tu kau kepit. Kau selitkan tu. Jadi lifting dia 1 mm kat situ. Logik lah. Tu aku buat 1 mm kat situ, and then selit gitu. Tangan kena memang seni. Selit tu kepit. Okay, tangan tu pegang head gitu, sengit sikit apa semua. Kau pulah ni. Pulah sampai dia sangkut. Kalau saya pulah ke arah jam ke, sangkut. Lepas tu valve tu memang kepit, ketat. Tak payah tolak pergi. Biar dia sangkut situ sebab lifting dah 1 mm. Okay, and then kau start tanda. Tanda pertama tu, tanda dia selari dengan tanda kat head tu. Yang ada kan, yang top dia center head tu. Okay, tanda selari dengan kat mana dia berhenti. Kalau berhenti kat sini, tanda contoh. Tanda kat sini. Sebab dia yang pertama tanda kat sini. Lepas tu kau pulah lawan jam. Kau pulah lawan arus pula. Sampai dia sangkut. Yang apa nama 1 mm tu kekal lah. Kekal lifting 1 mm kan sangkut pula. Sangkut kat sini. Lepas tu tanda pula. Tanda kat sini pula. Sangkut sini contoh. Sangkut. Tak sangkut. Okey, contoh aku tarik ni. Aku buat contoh ni. Sebab nilai-nilai yang biasa akan dapat macam ni. Okey, tarik panjang sikit sebab beza dengan yang garisan pusat dia. Ni garisan pusat lah 4 penjuru tadi. Lepas tu yang pertama tadi kat sini kan. Contoh kat sini. Okey, kat sini. Gitulah. Okey. Lepas tu kali intake belah sini. Okey, ni kalau ikutkan macam ni sebenarnya adalah exhaust. Sorry ni exhaust lah. Belah sini adalah sebab kita akan mulakan macam ni. Sini check sangkut dulu. Exhaust buka, exhaust tutup. Okey, kita mulakan exhaust ke intake mana-mana lah. Yang ni bertukar, kita pakai exhaust dulu. Selitkan exhaust, semua exhaust lah. Okey, exhaust. Okey, dah settle dapat dua kedudukan ni, kekal biar dulu. Cabut cam exhaust tu, masuk cam intake pula. Cam intake buat benda yang sama. 1 mm tu kepit kuat-kuat. Sangkut je, kau betul-betul steady. Ambil pen. Tak ada. Ambil pensel. Yang halu-halu tu, pensel tekan ke apa semua yang lagi tepat lah. Okey, dapat dah. Perbesar yang pertama. Okey. Lepas tu pulas lawan jar, sangkut juga. Okey, contoh sangkut dah pula sangkut dah dekat sini. Tap, sangkut. Duduk tengah-tengah tu kan. Okey, ada tanda tu tak? Dapat sangkut sini. Selari dengan tempat yang ada tanda di head tu. Okey, dah dapat dah. Dapatlah 4 kedudukan sahaja. Dan ni memang tak perlu dah tolak-tolak dah. Memang lifting 1 mm. Sebab kau dah selit filler kan kat situ. Kat Exo kau dah selit filler. Okey, settle. Lepas tu buka skru ni untuk cam. Biasanya aku suruh buat cam standard dulu untuk dibandingkan dengan cam yang kau akan pakai nanti untuk projek tu. Okey, bandingkan beza berapa kan, kita nak tahu. Okey, yang ni memang bagi aku dah tak tolak-tolak dah sebab dia memang lifting 1 mm. Selit dekat valve tu 1 mm filler. Memang ketinggian 1 mm buka dia. Okey, so kau lerai. Yang penting benda ini. Yang ni tak payah, tak payah nak kira mata payah. Yang ni nampak titik-titik dia. Contoh, memang cam standard memang dia CP kat atas ni. Sikit je. Overlap dia saya ingat sikit. Sebab nanti kena darat 2 pula. Ni nilai asal ni. Okey. So, kita pun transfer kat sini. Transfer, tengok 4 penjuru yang asas tadi kita buat yang pada cam ni. Ada kan 1, 2, 3, 4 yang 8 mata. 8 mata di sini tak tanda. 4 penjuru tepat. Okey. So, 4 penjuru tepat dia adalah kat sini. Yang aku tanda tadi dekat cam tu, ni. Sini satu. So, selarikan dengan garis ni. Okey guys, ni aku dah siap buat dah ni untuk mudah korang faham. Contohnya bayangkan tak ada lagi lah. Cuma ada 4 penjuru tu. Kau selarikan garis ni. Titik ni, titik ni. Tepi ni, titik ni. Titik ni dah tengah-tengah betul. Okey, beres. Dah tengah-tengah ni. Titik ni, titik bawah ni. Titik sini dengan titik atas. Okey, so dah betul dah. Kedudukan semua. Kau pun plot titik yang kau dapat dekat cam tadi. Okey, iaitu yang ni sini. 1, tanda sini. Sini 1, tanda sini. CP, tanda tepat-tepat setepat yang boleh. Sebab dia kecil sangat kalau cam-cam yang kecil ni. Okey, dah dapat titik tu. Titik-titik ni sambung garis macam biasa yang aku tunjuk dalam video sebelum ni. Sambung ni yang tepat punya lah. Contoh yang tepat punya ni. Okey, lepas tu yang kedua, korang kira degree dia manually menggunakan protractor. So, kita kira setepat mungkin. Biar selagi ada renggang tu ada degree tau.
Ada degree. Jadi kena ganda 2. Kalau 2 degree kena darab 4. Sebab tu biasanya garis ni aku besarkan lagi supaya makin besar makin luas. Senang nak kira. Luas. Macam degree wheel kat bawah tu lah. Besar tu kan. Jadi senang nak nampak degree di berapa, 0.5 jauh. Kalau kecil tak nampak ni bang, luang macam tu lah. So ambil yang ni, kira degree masing-masing. Kira ikut macam mana cara takkan protector ni basic kan. So memang kecil lah. Tapi memang nampak 0.1 pun ada 1 degree pun nampak sini. Sebab dia 1 degree guys ni. So sini aku dapat ni 2 degree. Ini mana 1, 2, 3. Okey, yang tu. Okey, bawah pula. Okey, yang ni bayangkan ni betul lah ni. Ni standard. Ni memang nilai standard betul macam ni. Ni berapa ni? Ni 17. Belah sini pula. Oh, kecil. 16 kecil sikit. Okey, 16. Ni betul. Betul ni. 2, 3, 17, 16. Okey, orang kata, bang, nak tahu duration mana? Satu ni bang. Exhaust mana dulu? Okey. Kita seperti yang kita tahu, cam ni akan bergerak ke kanan kan? Tahu kan? Gerak ke kanan kan? Dia punya rotation. So yang bertemu dulu adalah exhaust. Exhaust open. Start dari exhaust open. So ni adalah exhaust. Exhaust open. Exhaust valve open. Lepas tu yang close kat mana? Yang belah sini. Okey, exhaust valve close. Okey. Lepas tu yang ni pula. Okey, masa exhaust valve dia open kat sini. Kan ada overlap kan? Jadi intake valve open. Lepas tu sini intake valve close. Okey, ni top dead center. Piston naik atas. Ni pun piston naik atas. Okey, piston naik atas. Ni piston turun bawah. Piston bottom dead center. So, kita ambil daripada exhaust valve open. Before bottom dead center sebanyak berapa degree? Kita dapat melalui protractor 16 degree. Okey, 16 degree. Besarkan sikit lah nampak. Lepas tu dia terus. Ni adalah duration exhaust. Sampailah after top dead center baru exhaust tutup. Kat sini. Okey, jadi after top dead center dia adalah exhaust close sebanyak 2 degree. Okey, gini lah. Okey, 2 degree, 16 degree. Okey, ni untuk exhaust. Buka 16 sebelum, tutup selepas. Top dead center 2 degree. Main intake pula. Intake dia buka sini 3 degree. 3 degree sebelum top dead center. After top dead center 17 degree. 17 degree. Okey, ini yang nilai kau dapat daripada direct protractor. Tak apa lagi. Ia kena darab 2 Mengapa darab 2? Tengok video sebelum ni. Okey. Dah dapat yang penting menanya tadi. Dapat yang daripada kertas ni. Tepat ni. Sebab dia titik boleh. Kalau dulu aku pakai marker gemuk. Gemuk memang jauh lah. Satu titik marker dah 2-3 degree dah beza. Okey, jadi ni tepat. 2-3. Nilai dia kecil ya bang. Betul ke ni? Tak lagi. Kena darab 2 dulu. Sebab ni 1.720 bukan 360. So darab 2. Masing-masing darab 2. Ni nilai tepat tau. Nilai tepat. Okey, darab 2. Sebenarnya duration yang sebenar adalah. Pergi sini Okey, dah tulisan aku. Buruk. Okey, 3 dah. Okey, jadi 3 darab 2 6. Okey, jadi kena bagi dulu. Intake valve open, kena tulis balik nanti korang tak faham pula. Okey, exhaust valve close, intake valve close, exhaust valve open. Okey, macam tu. Tak nampak. Okey, sorry. Okey, so 6. So yang ni 3 darab 2 dapat 6. Okey, yang ni 2 darab 2 dapat 4 degree. Evo 16 darab 2 32 32. 17 darab 2 34. Okey, ini cam dia, duration dia yang kita dapat. Alhamdulillah. Ni semua adalah marking asal, marking standard ni. Ni kedudukan kertas ni kita letak pada itu adalah standard. Ni marking standard, bukan alih-alih advance, tak ada. Ni makin standard, kedudukan makin standard. Kalau advance nilai dia lain. Ni nilai dia. Jadi nampak abang macam tak sama, tak simetri pun. Macam intake ni lagi besar. Okey, kita clear dulu dia punya duration dulu lah. Okey, ni intake open, intake close. Duration dia adalah 34 campur 6. 40 campur 180. 220 rasanya. Sekejap. Kita kira, aku congak tengok sikit. Okey, T6 3 6 on 6 campur 34 campur 180. 220. Intake valve duration
duration adalah 220 degree. Exhaust pula 324. 32 tambah 4 tambah 180, 216 degree exhaust valve duration. Ni adalah duration sebenar 220. Ni untuk siap berapa bang? Siap ni 910. 9 boleh, 10 pun boleh. Tapi saya ni ambil 9 lah. 10 boleh up lagi sebenarnya. You tak menjerit sangat. 9 boleh ketat sikit, okey? Tapi boleh pakai lagi lah ni. 9, 10 ketat. 9 tu longgar sikit tapi boleh pakai. Tak ada masalah. Ni nilai aku dapat kat Cam Standard ni. Beritahu tu lah. Cam Standard aku dapat nilai ni. Aku tak tahu kalau dapat 28 ke apa semua. Tapi seperti aku cakap, sensitivity dia kan. Tapi apa yang penting sini bukan nak tahu tepat tak tepat tu. Nak tengok perbandingan. Nanti cam yang seterusnya tu mesti besar daripada ni. Mesti kena besar daripada ni. Kalau tak dapat besar daripada ni, maksudnya tu bukan cam racing tu. Cam racing patut duration tinggi. Okay, dapat 34. Lepas tu maklumat tentang ni Aku cerita pula pasal ni Kita bermain kat sini. Cam Standard ni. Okay bang, ni cam ni LSA berapa bang? LSA dia kalau tengok pun dah tahu ni LSA 103. Ni LSA 103. Bang, macam mana formula dia bang? 103 ni nak tahu dia senang saja. 103 ni okay, dia ada formula dia, senang je. Okay, ambil 220 220 okay, 34 tolak 6. 34 tolak 6. Okay, kita ambil 34 tolak 6. 34 tolak 6 dapat 28 28 okay, 28. So 28 depan ni kosong. Macam mana ni kosong ni pula bang? Okay, 34 tolak 6 ni kosong. Maksudnya kalau kita ambil degree yang paling rendah. Jadi 220 ni tolak dengan dua benda ni sebenarnya. Tolak dua ni, jadi ikutkan 220 220 tolak dengan 28 tadi 34 dia tolak 40. 180 betul ni. Dia 28. Jadi tapi aku tolak macam ni 28 kata dah 028. Aku suka tolak macam ni dapat 028 10. Kalau 030 ni 105 LSA ni. Okay, so cam ni dua-dua cam ni adalah cam LSA 103. Tak apalah, banyak cerita ni aku payah nak cerita. Tapi ni formula aku pakai. Untuk LSA nanti aku cerita LSA pula. Okay, jadi LSA ni 103. Dua-dua ni LSA 103. Okay, kena ajar ke bang? Kena simetri bawah? Tak perlu. Ni dah simetri ni, dia cantik ni. Okay, nilai lah formula terus lah. Aku pakai LSA untuk 103 punya LSA. Start pada 028. Kita naik dua-dua lah. 2, 30 4, 6 okay, 32 34. So betul tak? 346 324. Ni LSA 105. Kalau LSA 105 bang 030. Okay, 030. Kalau 2 32 4 34. Gitu. Ada 4 34. 34 6 bang, bukan 4. Sini tak. Dia LSA 103. Banyak LSA ni payah. Apa guna LSA kan? Bila high cam, semakin tinggi cam duration tu biasanya LSA makin besar lah. Pakai LSA makin besar. LSA besar ni cam tidur. Cam tidur je LSA besar macam ni lah. Cam tidur ni apa beza dia bang? Dia smooth and silky and high RAM. High end punya. Smooth je, tak agresif sangat tapi menjerit kau-kau. Lembut macam super lembut ujung. Cam tidur. Tapi dia ni special lah biasanya. Cam tidur ni memang lembut. Pergi biasanya orang motor CC besar ataupun kau orang upgrade CC besar. ES dah jadi 180cc tu. Boleh lah cam tidur tu. Sebab kalau pakai cam yang agresif macam ni, satu LSA bawah 110 ni kira agresif lah. 105 dan ke bawah ni agresif. Biasanya cam agresif ni pakai untuk CC kecil. Motor besar tapi CC kecil. Motor ES5 tapi CC 100 je. Boleh lah pakai cam agresif macam ni. 103 LSA, 103 paling boleh. 102 jarang. 105 tu untuk cam racing. Biasanya high duration dah up dah sikit. LSA dia 105 macam tu. So nilai ni macam ni lah. 32, 34 ni. Okay, cam duration yang ni kalau dapat LSA dah dapat. Ni cam standard. So teknik yang sama kau pakai dekat cam racing. Cam racing kau akan dapat lah. Contoh aku ambil data daripada cam racing aku dapat lah. Cam aku tak tahu, tak beritahu lah jenama apa. Aku dapat data yang telah di-convert dalam bentuk ni adalah, kalau dalam bentuk asas dia, aku dapat nilai dia adalah berapa gitu lah. Kejap. 17, 23, 21 saya. Asas 23, 21 20 bukan 23, 21 okey 16, 17 tak ingat dah aku ada itu kira-kira itu dapat. Tapi memang bawah dia tu 28, 29 dapat 28, 1, 29 macam tu lah. Tapi LSA dia 110 macam tu dah. Boleh kira dah ni LSA 110. 23 kalau 110 besar 23 sini.
34, 28. Okey, betul dah. 23, 21. 23, 21. 23, 21 apa? 16, 17. Sekejap nanti aku pergi balik. Aku tak ingat. Tapi dapat bawah. Tapi apa pun dapat bawah ni nilai ni. Aku tak ingat isi atas tu. Tapi dari 110 aku dapat. Memang besar. 29 darab 2, 29 darab 2 senang nak dapat nilai. Aku ingat yang ni 28/9 tu aku ingat. 28/9 dapat 58. So nilai dia adalah 58 dengan 56. 58, 56. Okey, jadi kalau ada set 110 kejap 110 35 035. Start dari 035 035. Lepas tu dapat 035 58 tolak terus ya. 58 tolak 35. 58 tolak 35. So 23. Betul lah 23. Betul lah 23, 21. So 23 betul. 23 sini 21. Okey, 23, 21, 26, 58. LCA dia 110 ni. Ni aku dapat satu cam tu. Cam tu. Sedap lah pakai. Cam ni untuk 11, 12 sebenarnya. Tapi aku pakai 10 pun okey. 10, 11, 12 dia boleh pergi. 11, 12 aku buat CR 12 time tu. 12 tapi spek kecil lah. Spek 54 high compression valve standard. Pakai ni memang kena dapat. Tapi masa tu tinggi sebenarnya, dekat 13 aku punya CR. Tapi pakai cam ni tak ada knocking, tak ada apa, memang padu nak mampus. Ujung dia menjerit. Tapi tak sedap bawa tu. Yang ni aku dapat cam ni, aku pakai spek 54 high compression. CR aku 12 lebih cam ni. Tapi aku pakai yang sama untuk CR 10 10.1, 10.2 macam tu. Aku advancekan sikit. Dapat lah. Lagi sikit lah aku advance. Yang ni tak tau. Ni IVC ni kecilkan sikit lah. Jadi aku advance 5 degree. 5 degree ke 6 degree macam tu. 5 degree ke 6 degree. Gerak sikit je. Jadi okey lah sikit. Padu lah sikit. Memang padu sikit. Padu sikit, dia tak ada lambat sikit. Respon dia cepat sikit. Masa awal-awal aku pakai makin tengah, respon dia lambat sikit, lembut je. Lepas aku advance sikit lah. Gerak macam gerak ciput je. Ada satu mata dekat adjustable cam. Dia ada satu yang gerak tengah tu. Makin gerak tengah dia sangat sengat. Gerak sikit lah. Satu sengat. Setengah sengat je gerak. Setengah sengat tu aku kira dalam 5 ke 6 degree macam tu. Jadi tolak 5 lah sini. Jadi 53 sini. 53. Jadi sini tambah 5 jadi 60. Dia besar lah. Tapi walaupun besar, dia tak ada efek sangat. Dia tak ada efek. Tak ada lemas, tak ada apa. Tapi padu lah. Memang apa yang tak menjerit sangat. Tapi padu lah. Orang kata mungkin lemas kot lah. Mungkin lemas. Tapi yang penting padu. Kat bawah tu padu. Sebab spek kecil masa tu. Spek kecil. Pakai head racing pula. Jadi tu aku tukar ke 56. 54 masuk tu dari kecil. 10 poin lebih. Jadi aku rasa tak sedap lah tu. Lepas tu tukar spek 56. Sekarang 56. Baiklah lah sebab sisi besar tak rasa sangat lemau tu. 7 poin berapa dia DCR yang aku cakap tu. Range DCR masa rendah. Lepas tu masa rendah tu dia lemau lah. Tapi dia akan tinggi juga. Tapi tinggi tak tinggi sangat. Tapi dia boleh hidup. Kalau ketat sangat, memang padu dia ketat. Dia sampai kat bumbung dah. Puncak dia tak nak lepas dia punya loop tu. Tak lepas, senak kat situ. Keras. Jadi keras. Dia patut lembut sikit, terlepas. Lepas loop dia. Kalau rendah tu tak apa, dia lepas je hujung. Tapi lemau lah. Tak ada power. Sebab tu CR tu kena tepat-tepat, cantik. Jangan ketat, jangan longgar. Orang kata longgar sikit tak apa. Tapi orang kata dari segi performance tak full lah. Tapi dari segi penggunaan steady je aku bawa. Memang sisi besar. Kau lemau pun tak apa. Gitulah. Itu aspek aku pakai sekarang. Lemaukan saya. Sebab tu aku lejar. Bagusnya aspek yang lemau macam tu. Kapulah je. Tak ada masalah. Cuma jangan rendah sangat DCR tu. Nanti pula jadi combustion kotor. Dia macam kerak cepat. Kerak dia atau benda panggil arang-arang. Ataupun karbon mudah terbentuk kalau DCR rendah sangat. Sebab kat bawah tu low RPM memang tak berapa bagus dia combustion. Kat atas okey lah. Gitu. Jadi macam DCR tak cantik. Okey, jadi korang faham lah ni. Ni daripada head sender apa semua, apa yang dia perlukan. Kertas ni kena potong, buatlah sama saiz dia ni, ukur dengan ni. Ni semua basic-basic ni takkan aku nak cerita kan. Okey, faham lah sikit. Cuma cara tanda tu. Cuma yang paling penting yang ni tak payah tolak-tolak dah. Sebab filler 1mm dah selit dekat valve. Tolak gitu. Memang masa tu memang korang kena kreatif. Tangan pegang macam tu. Relax. Slow-slow pulas. Okey. Julingkan mata sikit. Tanda cap sikit. Kalau digi besar-besar senang nampak. Jadi digi kecil-kecil memang CP. Aku dapat memang macam ni. Kecil gila tu. Ni. Aku zoom sikit. Kecil gila. Okey. Nampak sikit. Kecil gila. Tapi yang ni walaupun kecil besar 3 degree dengan 2 degree. Nampak tak ada beza kan?
Ni yang betul punya ni. Ni yang betul. Aku ambil data, aku transfer data daripada ada benda ni. Ni yang asal aku pakai. Hancur lebur tak nampak sangat, tengok dia kecil-kecil je. Rapat lebih kurang kecil daripada benda ni. Aku pakai transparent dulu, tebuk lubang nampak. Pakai transparent sebab nak tengok lari ke tak. Lepas tu benda ni aku tanda, tapi ni tak cukup. Elok kertas pun tak apa, tak ada masalah. Kertas ke benda ni ke, aku tebuk ni daripada plastik, aku ambil mana-mana macam laminate tu. Tapi tebal sikit gitulah. Okay, benda yang sama je transfer, sebab kita tak nak tanda kat sini. Tanda tak nampak. Satu kacau gigi ni. Tak nak gigi ni, kita nak lagi tepat. Tengok gigi besar tu kan, satu gigi je bermain kat satu gigi tu. Sedangkan satu gigi ni 22.5. Dah kalau 6 gigi memang main dalam gigi ni je lah tu. Tak tepat. Kalau pakai gigi ni kena lapik dengan kertas ni. Nampak? Dah lapik ni tepat dia. Sekejap bang, Cip. Tanda. Okay. Dah dapat duration dia semua. Duration ni seperti aku cakap. Okay, yang pertama, pusing lah. Okay, permainan dia ada macam ni. Yang pertama, gep, sangkut. Gep. Okay, ni atas ni marking ni. Gep, sangkut. Ni exhaust valve open. Tanda. Cep. So, apa tu? Exhaust buka ni Exhaust start ni. Exhaust buka. Ada overlap sikit. Exhaust tak tutup lagi. Intake dah buka kan. Sikit je. Ni tak ada center. Tanda. Tu kalau yang main digi wheel. Ada bantu buat satu-satu dulu. Habiskan exhaust dulu. Intake biar dulu. Lebih sikit. Okay, baru exhaust dah tutup. Tapi tak tutup lagi 1mm kan lifting. Tu kena selit apa? Feel dia 1mm tu. Okay, dah dapat tanda yang belah sini. Okay, beres. Settle. Okay, tukar exhaust. Okay, back to normal balik. Tapi jangan cabut benda ni. Cabut valve masuk valve lain. Okay, kau ambil aja. Lepas tu set valve macam biasa set valve. Okay, bermula dengan intake dah. Sini longgar. Sini longgar lagi. Sikit sangkut. Valve intake, valve open. Take. Ni yang depan ni. Tik tanda. Okay, beres. Lepas tu kau start lah. Tak payah nak tolak ni, gerak pula boleh je, tak ada masalah. Nak feel lah, itu apa, tak ada. Tolak, balas balik, sangkut. Tak, sangkut. Tanda sini pula. Sangkut sini. Tepat. Duduk diam. Valve check betul, kepit filler tu 1mm betul-betul, jangan longgar. Longgar 2mm, 1mm tepat. Cek tanda. Okay, dah dapat ni. Alhamdulillah, nampak macam logik dah. Okay, logik dah. Ni tanda. Yang ni tanda 4 penjuru ni. Kalau benda nak garis panjang pun boleh, tak ada masalah. Tapi takut sangkut dekat head tu. Nak tanda tu payah. Garis-garis gitu je. 4 penjuru tu. Okay. Lepas tu cabut. Buang je head tu. Tak ada. Benda ni penting. Head tak ada apa. Inilah data orang kata. Kalau bagi kat budak-budak apa ni? Entah biskut. Tak ada. Ni penting, sangat-sangat penting. Lepas tu ada, kalau nak cantik ni, compare terus graf ni. Lepas tu letak graf pula, graf racing, graf cam ni. Cam yang aku ada 3 cam. Kalau nak pakai CR10, yang ni. Kalau KR9 yang ni. Kalau 10 yang ni. 11 12 yang ni. Yang ni 11 12. 11 kan jadi 11.5. Lepas tu cari cam. Jumpa lagi orang kata cam. Tak nak orang tak nak pakai, nak jual cam yang pelik-pelik. Nampak macam cantik dah. Sekali kau dapat satu range. Jadi korang buat siap apa-apa, ada dah cam yang bersedia untuk dimasukkan tanpa alih-alih Avon retak dah. Memang tepat-tepat. Cam yang tepat-tepat lagi cantik. Macam ini memang setting 12. 11.5 hingga 12 lah bagi aku sedap. Yang cam yang aku pakai yang ni. Sebab hari tu buat 10 memang lemau. 11 aku rasa up sikit. 11. Hari tu aku buat 10.2, 10 point apa. 11.5 sedap lah. 10.5, 12 sedap lah. Macam ni cam ni. Ni 12.5 support lagi. 12 lah, 12.5 support lagi rasanya. Yang ni. Tak nak, tapi takut lah senok. Jadi ambil 12 lah. 11 12 cam 56 macam ni. 56 58 ni. Ada orang kata pakai 11 okey dah bang. Bang 11 okey. Memang betul, sebab aku pakai 10 pun boleh tahan dah. 11 lagi okey. 12 dia memang maksimum. 12 tu aku pakai kat 54 dome head standard tu. Okey, jadi tak ada masalah semua. Semuanya harap semua orang faham lah yang ni sebab yang ni bukan apa. Korang kena R&D sendirilah. Sebab basic dah aku bagi dah idea dia. Benda simple, takkan lagi, memang betul. Cuma korang ada orang confuse yang ni lah paling penting. Tempat penjuru ni. Top dead center, top dead center, bottom dead center, bottom dead center. Itu je. Jadi degree dekat ni. Degree kat bawah tu, bukan degree kat bawah ni. Jangan ambil degree ni. Degree ni salah ni. Degree sini, degree sini, degree sini, degree sini. Jadi start daripada exhaust buka, exhaust tutup. Tutup dari sini, tutup. Exhaust buka kotak ni, exhaust tutup kotak ni. Intake buka kotak ni, intake tutup kotak ni belah sini rapat dengan top dead center, bottom dead center. Ini top dead center. Belah sini apa bang? Soalan simple. Inilah compression bos. Compression stroke dengan power stroke. Compress. Kan kita compress nak naik ni top dead center ni. Kan pusing belah mana? Belah sini. Compress. Okey, ni intake, okey. Dah pusing lagi sekali tau. Ni pusing lagi sekali. Compress, ni power stroke. Gitulah, power stroke exhaust. Macam tu. Ya, ada pertemuan dia. Biasanya lepas pada exhaust buka ni power stroke ni.
Ni power, ni exhaust stroke. Ni power stroke, compress stroke. Ni compress. Ni power. Bila dah dapat intake ni kan, dapat intake, compress lah. Lepas compress, meletup. Bila meletup ni dekat dengan exhaust. Exhaust keluar, ni intake masuk. Kita intake compress. Intake dah masuk, compress. Kita lah lebih kurang cerita dia. Tapi degree ni adalah degree berlakunya compress dengan power stroke. Compress, power stroke, exhaust sini dah. Compress, power stroke. Compress naik atas kan? Naik atas. Power stroke turun bawah balik. Turun bawah balik, power stroke. Lepas tu exhaust dah start buka. Ni exhaust. Exhaust ni compress dengan power stroke. Compress, power stroke keluar. Gitulah. Very simple. Lupa pula nak cerita bawah ni. Tahu tu apa benda pula bawah ni? Bawah ni ada kan stroke, power stroke, dia ada berapa stroke semua? Compress, sedut, compress, meletup, exhaust. Gitulah. Okay, jadi faham ni basic je Aku tambah sikit detail macam tu. Hari tu macam clumsy sikit. Jadi nampak exhaust dulu buka, exhaust tutup, intake masuk. Lepas intake masuk, meletup, pom, meletup. Compress, meletup. Compress ni, pom, meletup. Exhaust dah buka sebelum button dead center, exhaust dah buka. Boom, exhaust. Ni compress balik. Pom, meletup. Ni meletup. Exhaust keluar. Intake masuk. Compress. Pom, meletup. Cerita sampai esok tak habis. Okay, itu saja. Apa pun, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.